Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua sahabat-sahabat FB, tuan-puan yang berada di sana? Okey, saya doakan agar tuan-puan, sahabat FB sekalian yang menunggu-nunggu siaran ini berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya di hari Ahad yang sangat cerah, sangat panas sudah timbul matahari terik sebenarnya. Di tempat saya ini, dan hari ini hari Ahad 28 Februari hari terakhir bulan Februari. Esok sudah masuk bulan Mac 16 Rejab 1442 Hijrah. Saya mendoakan semuanya baik-baik saja. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Azim binti Muhammad Isa, dalam secangkir kopi jam 10 Wanita Terangga dan Bestari. Seperti biasa, sebelum kita mulakan majlis, kita awalkan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, saya nak raikan siapa yang dah hadir di sana. Suara saya jelas harapnya? Okey, kita ada, terima kasih. Yang ni pun luar biasa orangnya, Tuan Abdul Muiz Rusli. Okey, terima kasih kerana bersama-sama kami pada pagi ini. Okey, Kak Zurina Syafi'i, hai. Ini ahli grup Travelog Nisa Harud Terima kasih Kak Zu, sentiasa dia menyokong kami. Alright. Semakin canggih pengenalannya. Alhamdulillah, kita berevolusi dengan apa yang ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebelum kita go into deep dalam tajuk kita kali ini, iaitu penulis membina pengaruh atau terpengaruh. Baiklah, kita mulakan dengan sedikit pengenalan mengenai topik ini. Kerana pada saya topik ini lebih kepada pembinaan jati diri seorang penulis mengapa agaknya kami, saya dan Puan Nisa Harun bersepakat mahu membincangkan topik yang ini, kerana pada kami penulis juga ialah pemimpin penulis ialah pemimpin kepada pembacanya, kerana kita bercakap mengenai membina pengaruh. Of course, apabila kita mahu membina pengaruh, kita terikat dengan sifat-sifat kepimpinan ini. Penulis memimpin pembacanya dengan melorongkan segala idea, pemikiran, falsafah melalui karya dalam bentuk yang sesuai dan juga mudah diikuti. Jadi atas dasar itu, sama ada penulis secara sedar atau tidak sangat-sangat terkait dengan sifat kepimpinan. Menjadi pemimpin itu bukanlah dengan mendabik dada dengan mahkota kuasa atau meninggi diri dengan kunci authority, namun pemimpin, bagi saya pemimpin yang baik sifatnya menumbuhkan inspirasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Beliau gigih berusaha, sangat accountable, bertanggungjawab, membina legasi kebijakan dan kematangan. Sifatnya berlebih kurang, quote unquote berlebih kurang, kerana ditahu dalam kelebihannya ada kekurangan. Tak semua bidang dia boleh jadi leader, ada juga bidang-bidang lain dia hanya boleh jadi follower. So kita kena ingat tu. Sebab itulah pada saya seorang pemimpin tu kena ada berjiwa humble. That actually makes us humble, sifat berlebih kurang. Dan saya petik tagline kami, wanita terampil bestari. Bestari itu sendiri sebenarnya mengandungi kandungan yang sangat-sangat berkait rapat dengan kepimpinan. Sifatnya berpengetahuan tinggi, berpendidikan tinggi, luas, namun ilmu itu tidak menjadikan beliau sombong. Dan saya sangat-sangat jatuh cinta dengan perbilangan orang-orang terdahulu tentang pemimpin. Yang ini saya kutip daripada Pak Tenas Effendi. Apakah yang beliau kata mengenai pemimpin? Pemimpin itu ialah yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah, yang dilebihkan serambut, yang dimuliakan sekuku. Jadi nampak tak? Asas kepada pembinaan pemimpin itu sebenarnya tidak lain daripada tidak bukan adalah dengan kelebihan itu tidaklah menjadikan dia sombong. Malah dia
meraihkan ya apa-apa yang kita kata mungkin pendapat-pendapat, meraihkan perbezaan pendapat oleh orang-orang yang di sekelilingnya ya. Okey. Dan antara sifat pemimpin itu sendiri ialah pemimpin itu harus mempengaruhi orang yang dipimpin. Kalau dia tidak boleh mempengaruhi pimpinannya, orang-orang yang dipimpin, maksudnya ada isu keyakinan di situ, ada isu trust di situ ya, kepercayaan. Kerana seorang pemimpin yang baik itu percaya bahawa muatan yang dibawanya itu adalah muatan yang baik. Seperti juga penulis percaya dalam dirinya ada muatan yang sangat bagus yang perlu disampaikan kepada pembacanya melalui tulisan. Ya, jadi sejauh manakah penulis membina pengaruhnya? Jadi itu yang kita bakal kupaskan. Dan dalam zaman 5G, di mana media sosial ya, digital presence ya, keberadaan dalam media sosial itu sangat-sangat penting untuk membina pengaruh. Adakah penulis perlu membina followers ya, dan bercita-cita untuk menjadi pempengaruh? Pempengaruh tu adalah apa tu pempengaruh? Ya, terma itu adalah sebenarnya influencer ya, social influencer. Jadi kita nak bina pengaruh, adakah kita perlu menjadi influencer untuk mendapatkan ramai follower? Jadi sebab itulah kami, of course dengan kebijakan, dengan kepakaran ya Puan Nisa Harun yang bakal yang mengupas tajuk ini, kita akan menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan penulis membina pengaruh. Jadi kita silakan. Okey, Kak Nisa Harun. Alright, sekejap. Okey, apa khabar Kak Nisa? Alhamdulillah, apa khabar Yan? Alhamdulillah. Okey, jadi tanpa membuang masa ya. Jadi penulis ni perlu membina pengaruh kah? Jadi pempengaruh baru boleh jadi pemimpin yang baik, penulis yang baik? Ya, silakan ya Kak Nisa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cantik sekali permulaan Yan tadi. Dia mengambil kata-kata dari Pak Tenas Effendi ya. Itulah sebenarnya sifat pemimpin yang disegani, yang dihormati. Dia tak jauh, dia tidak berada jauh daripada orang-orang pimpinannya. Dan insyaAllah kita sebagai penulis juga, suka atau tidak, sebenarnya kita ada pengikut yang suka dengan cara kita. Ada yang mungkin tidak setuju, tapi tak mengapalah, sebab kita bukan nak mempengaruhi semua orang dalam dunia, tetapi kita akan boleh dikatakan mempengaruhi ataupun memberikan manfaat kepada sebahagian yang mencari apa-apa yang insya-Allah kita boleh beri. Okey. Baik, terima kasih kepada semua yang mendengar. Siapa yang sempat menonton secara langsung pada pagi ini, jangan lupa tekan butang share supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita yang mungkin terlupa, bukan apa. Pada hari ataupun pagi minggu ini kadang-kadang kita ada banyak kerja, kan kita hidupkan sahaja siaran ini dan boleh didengar sebagai latar belakang, sambil masak, sambil buat kerja, sambil bersarapan dengan keluarga untuk kita sama-sama mengambil manfaatnya, insyaAllah. Kami akan berkongsi sedikit pandangan dan pendapat tentang isu pengaruh ini. Baiklah, dah tekan ya butang kongsi, share itu. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita bercakap tentang soal pengaruh, nak jadi pengaruh siapa, kita nak mempengaruhi dan sebagainya, kita kuatkan diri kita dulu. Okey? Kita kuatkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara membina konten, iaitu membina kandungan kita. Jadi apa yang kita tulis? Ni sebelum ni kita dah sebutkan tentang bagaimana menulis dengan yakin. Dalam siaran sebelum ini, mula-mula tadi kita tengok ada banyak poster. Salah satu daripada poster itu ialah berkenaan bagaimana menulis dengan yakin. Di situ pernah saya kupaskan tentang isu retorik. Jadi dalam retorik itu ada satu yang dipanggil ethos. Ethos itu ialah credibility ataupun kekuatan dalam setiap penulis. Itu ialah kandungan dia, konten yang boleh orang kata internalize yang ada dalam diri penulis itu. Jadi untuk menjadi, sebelum kita nak mempengaruhi orang, biasalah kita mula di mana-mana pun kita mencari pengaruh. Okay? Kita mencari pengaruh. Jadi apa yang kita cari dalam kita nak belajar, kita nak belajar menulis, kita mula-mula dulu kita cari contoh yang baik kan, cari contoh yang baik. Jadi
sebelum itu juga kita akan melihat pendirian ataupun sikap, falsafah orang yang kita ingin gurui, mentor lah macam tu kan. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya? Kita mencari sesuatu di situ. Memang sentiasa berlaku sama ada kita sedar ataupun tidak. Baik. Jadi penulis kan pada mula-mula dia sebenarnya diri kita ini kita perlu kuatkan dulu. Nak jadi pemimpin, nak jadi orang yang nak jadi pempengaruh kan. Pempengaruh ni influencer, maknanya kita nak menjadi pempengaruh kepada benda-benda yang baik kan. Sebelum kita nak orang dengar cakap kita kena belajar dulu macam mana orang lain nak mendengar ke, bagaimana kita nak mendapatkan konten yang baik. Jadi untuk itu kita kena perkuat diri kita dulu. Okay? Apabila kita perkuat diri kita bina keyakinan, kita bina credibility kita. Jadi itulah saya fikir sebagai penulis kan, tidak boleh tidak harus banyak membaca, mencerap, memerhati, memandang segala-galanya yang ada di sekeliling kita ini sebagai bahan bantu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita serap di sekeliling kita. Adakah kita ini seperti sponge, ya? Tahu sponge yang basuh pinggan mangkuk tu, sponge tu kan menyerap air. Adakah kita seperti itu? Segala benda kita serap. Bolehkah begitu? Dan adakah kita mempunyai sistem penapisan ataupun filter? Kita ada filter yang betul. Okey. Yang ini kita akan lihat bahawa setiap kata-kata kita nanti akan diambil kira oleh orang yang suka kita, orang yang follow kita. Setiap satu benda yang kita cakap semua dia akan ikut. Jadi kita kena hati-hati. Seperti anak-anak kita juga, ibu dia kata apa ataupun ayah dia kata apa ataupun dia tak kata apa-apa, tapi perbuatan ayah dan ibunya itu kan menjadi contoh kepada anak-anak. Kita juga pemimpin dalam keluarga, walaupun kita rasa saya perempuan, saya ada suami saya adalah pemimpin. Iya, dalam situasi yang lain kita ialah pemimpin. Jadi bergantung kepada situasi. Jadi seseorang pemimpin, tadi disebut penulis itu sebagai pemimpin kan, dia harus ada vision, ada visi. Jadi dia tahu ke mana mahu dibawa orang yang dipimpinnya. Okey, oleh itu kita perlu perkuatkan diri. Ada banyak cara. Ada banyak cara untuk kita memperkuatkan diri kita. Jadi saya ambil satu cara mudah lah. Cara mudah, kalau ada cara tu silakan teruskan dengan cara masing-masing untuk kita memperkuatkan diri. Tapi saya bagi cadangan saja. Satu cadangan, sekiranya tuan-tuan dan puan berminat untuk mengikut cara ini, mungkin cara ini boleh dipakai, silakan. Saya mengambil sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Kita belajarkan dulu dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Kita belajar sifat-sifat yang wajib bagi Rasul. Apa dia? Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ini ada 4. Dia susunan ini supaya mudah disebut. Saya katakan sebagai FAST. F-A-S-T. FAST. Ikutlah. Nak kata cepat ke, nak fast berpuasa ke. Sekali lah, asalkan boleh ingat. Ini kita buat akronim lah sikit. Okey, Fatanah. Fatanah maksudnya apa? Kita tahu kan bijak, berhikmah, mempunyai akal budi. Jadi kita sebagai penulis kena smart. Ini kena bijak tak bijak, kena bijakkan diri dulu. Bijakkanlah diri kita dulu sebelum kita memandaikan orang lain. Kita kena memandaikan diri kita terlebih dahulu. Okey, kemudian kita ada amanah. Amanah ni mana apa? Kita mestilah orang yang berintegriti. Kita ada integriti. Yang saya sebut tadi, kandungan kita boleh dipercayai, kita ada etos yang baik. Itu amanah lah sebenarnya. Dan kalau kita belajar pandai-pandai pun, dan anak-anak kita suruh belajar pandai-pandai. Kenapa tidak belajar pandai-pandai? Suruh dapat A sahaja tak cukup. Sebenarnya kita belajar pandai-pandai supaya kita dapat menyampaikan kembali ilmu itu. Itu ada amanah di situ. Amanah untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Dan next ialah sedik. Sedik ni apa? Sedik saya depan sikit. Okey. Sedik ni ialah jujur. Dia jujur, benar, berhimah. Ini sedik sebenarnya. Banyaklah kupasan. Saya tak nak kupas tentang keempat-empat perkara ini. Tapi ambil lah. Saya rasa semua orang ada pemahaman yang pelbagai kan. Jadi yang penting misalnya dia tidak menciplak karya. Kalau di kredit tu ditulis kredit. Credit is given when credit is due, katakan. Jadi maknanya dia jujur kalau ini bukan kata-kata dia sebut. Ini ambil daripada prof yang ni, yang ini ambil daripada buku yang itu. Dia sebut. Dia sedik bukan kata-kata saya. Dia tidak ambil bukan haknya. Okey, kalau dia tak claim kredit tu. Kalau itu dah masuk isu copyright dan sebagainya kan. Okey, yang terakhir tu ialah tak boleh dia menyampaikan. Menyampaikan ni maksudnya apa? Apabila diperlukan, dia akan sampaikan. Dan dia sampaikan dengan jelas. Untuk sampaikan dengan jelas, mestilah faham kan? Untuk faham maknanya dia menguasai bidang itu terlebih dahulu. Okey, jadi sebagai nak jadi orang yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi, cari dulu elemen-elemen ini sebagai satu cara untuk menguatkan diri kita
Sebab kita nak jadi pemimpin ni, ini orang yang bersandar kepada kita. Sebagai pemimpin, orang follow kita, orang nak ikut kita. Jadi hati-hati kita perlu perkuat dulu. Nanti jadi sokong membawa rebah. Orang kata bersandar kepada kita, dengan kita sekali rebah kan. Tak boleh lah. Jadi kita kena perkuatkan diri kita dahulu. Nak tolong orang, kita kena tolong diri kita. Ingat tak apabila kita naik kapal terbang, dah lama tak naik kapal terbang kan. Kita sejak PKP ni, apabila kita diberitahu bahawa sekiranya corong udara ini turun, pakai dulu, lepas tu baru tolong anak kita atau orang di bawah jagaan kita. Nampak tak? Maknanya kita yang mesti jaga diri kita dulu. Okey, ini satu contoh lah. Satu contoh, boleh kita ambil fast tadi. Maknanya fatanah, kita kena bijaksana. Kita harus amanah dalam ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita, integriti kita. Kita kena ada integriti dalam penulisan. Sebagai penulis yang tidak ada integriti, bagaimana ya? Sidik, jujur dan tabligh. Maknanya apabila diperlukan, minta tulis, minta dan sebagainya, apabila diperlukan, kan kita yang ada ilmu tu harus sampaikan. Bukan harus lagi, dah wajib sampaikan. Ya? Jadi 4 perkara ini perkuatkan terlebih dahulu. Nah, daripada sini kita akan lihat bagaimanakah kita nanti belajar mengambil pengaruh daripada orang lain kah? Kita banyak baca buku kah? Banyak berguru kah? Dan sebagainya. Okay, kita lihat yang itu, yang itu dulu. Bagaimana kan? Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya Kak Nisa, Penis Harun. Yang model yang terbaik, siapa lagi yang paling terbaik model yang kita agung-agungkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. 4 FAST ya, kita insya-Allah kita cuba amalkan, kita cuba dalam kapasiti diri kita ya, kita cuba perbaiki, kerana besar tanggungjawab kita sebagai penulis. Kerana menulis itu sendiri adalah amanah. Menjadi pemimpin, seorang penulis yang menjadi pemimpin kepada pembacanya, dia bertanggungjawab dengan apa-apa yang ditulisnya ya. Jadi kita nak sambung dengan isu, kita kata yang isi yang sepatutnya lah, yang memang yang dibawakan dalam topik ini, iaitu pengaruh ya. Jadi saya nak bertanya pada Kak Nisa lah tentang tadi kita dah tahu menjadi pengaruh perlu bina diri kita dulu, kita perlu build our jati diri ya, ethos. Tapi apakah itu sebenarnya pengaruh dalam penulisan? Adakah dengan menyalin bulat-bulat apa yang kita faham itu sebagai salah satu contoh pengaruh, ataupun mungkin ada banyak lagi contoh-contoh pengaruh yang mungkin penulis sendiri tak sedar dalam dia menulis, dia sendiri terpengaruh. Jadi kita silakanlah sambung topik kita kali ini. Baik. Betul. Dalam kita, apabila kita mula-mula menulis dulu, saya percaya semua orang mencari-cari contoh kan? Mencari-cari contoh. Ini biasalah. Saya fikir dulu saya peguam, kami pun bukanlah tahu semua, tapi kami tahu bagaimana nak cari. Jadi kami panggil apa? Ada sampel tak? Cari sampel. Maknanya cari contoh. Kalau kita nak buat agreement ni tak pernah dibuat oleh selama kita lah, kita tak ada pengalaman. Jadi kita cari orang yang lebih senior untuk bantu. Apa ni, kita tanyalah, ada sampel tak? Okey, sampel maknanya contoh kan. Jadi apabila kita nak mencari tu, kita mencari seorang yang boleh membantu. Nah, orang ini kita panggil dia sebagai apa? Kita mencari guru atau mentor, whatever you call it lah. Okay, apa-apa saja yang kita panggil kepada orang yang nak menjadi pembimbing kita ni. Siapakah mereka ini? Saya ibaratkan untuk mudahlah kita ingat. Mereka ini seperti roda penyimbang. Tahu roda penyimbang tak? Training wheels. Ya, okay. Training wheels. Training wheels. Okay, training wheels ni, nampak ni training wheel kat bawah ni warna merah tu kan. Semua orang pernah naik basikal, dan basikal dia kita mulakan memang ada roda penyimbang ataupun training wheels. Okay, nampak basikal tu. Okay, baik. Ajalah bagi gambar supaya nampak kan, visualkan benda tu. Okay, jadi kan apabila kita mula, ingat tak zaman kita kecil-kecil dulu, anak kita kita akan letak training wheels ataupun roda penyimbang pada basikal dia, dan dia sendiri pun tak berani nak naik basikal tanpa roda penyimbang. Ini kita cakap pasal basikal lah, bukan tricycle kan. Okey, jadi maknanya roda penyimbang tu ibarat sesuatu yang memberi panduan, guidance, supaya dia dapat belajar mengimbangkan diri. Lama kelamaan apabila sudah sedia, roda penyimbang ini akan dicabut. Kita cabut.
Yang pentingnya ialah kita perlu training wheels tadi untuk memulakan. Jadi carilah guru mana-mana pun. Pada saya berguru biar 1000, berpaut pada yang satu. Itu saya punya pegangan. Tak ada masalah dengan berapa ramai guru yang kita cari, kita jumpa dan sebagainya. Jadi saya membayangkan pengaruh itu seperti training wheels. Jadi kita bermula dengan mencari contoh. Artinya macam saya, dulu mula nak tulis cerpen. Tak pandai pun, cerpen tu pun tak tahu apa dia. Jadi apa saya buat? Saya baca banyak cerpen. Kalau kita nak tahu macam mana tulis novel, tentulah banyak baca novel. Pelbagai novel tempatan, novel terjemahan, novel semua jenis novel yang kita jumpa tu semuanya kita baca. Okay, kita mencari contoh yang baik kan. Jadi kita cari juga guru yang boleh membantu. Siapa ni? Senior writers yang boleh macam mana bagaimana buat begini, bagaimana buat begitu, kita belajar dan sebagainya. Ini semua training wheels. Okay, training wheels ini juga kalau kita ibaratkan sebagai seorang guru itu, bila saya dah jadi guru secara tak langsung lah, maksudnya bukan guru yang terlatih, tapi guru secara tak langsung. Kita semua guru, ingat itu. Tapi sebelum itu kita juga mencari guru. Dan memang sifatnya anak murid yang baik, anak murid yang baik ialah anak murid yang mengatasi guru dia. Dia harus lebih baik. Maknanya kalau anak murid itu berjaya mengatasi guru dia bagus lah. Itu saja, itulah penanda dia. Kan? Jadi jangan takut kalau kita sebagai guru, anak murid lebih baik daripada guru ni, macam mana ni kita dah rasa tercabar. Tak boleh macam tu, tak. Jadi pada saya kan, saya ambil begini. We stand on the shoulders of the giants. Pernah dengar ungkapan itu? We stand on the shoulder of the giants. Maksudnya ada orang hebat. Ini sebenarnya kira kisah ni seorang dwarf ni orang kerdil yang dia naik atas shoulder of a giant. Giant ni nama dia Orion, apa ke nama dia. Dia macam tu lah, carilah cerita tu. We stand on the shoulder of the giant. Jadi dia berdiri, dia atas bahu giant tadi kan. Jadi dia tinggi lagi daripada giant tu. Dia nampak lah, mereka ni konon-kononnya mencari matahari. Jadi giant tu jalan-jalannya tak nampak, tapi dia berdiri di atas bahu giant tu. Dia kata dia nampak. Dan dia nampak, dia kata bukan sebab dia hebat, kerana dia berdiri di atas bahu giant tadi. Nampak tak? Dia acknowledge kepada tempat dia berdiri. Jadi begitulah kita sebagai murid dan sebagai kita mencari pengaruh tadi dengan kita baca karya yang banyak, kita berguru dengan ramai. Kadang-kadang orang tanya saya, Puan Nisa, siapakah penulis yang Puan Nisa minat ya? Dia susahnya nak jawab sebab saya tak follow seseorang penulis tu, dia seorang je lah. Semua karya dia saya baca. Tak. Saya tak macam tu. Jadi mungkin saya lah, tu pula lah orang lain kan. Jadi saya tak boleh nak baca satu karya setiap orang tu semuanya saya baca. Dan terus macam suka sangat karya tu. Adalah mungkin begitu, tapi saya tidaklah baca karya orang itu, penulis itu sebab saya sangat suka dengan dia atau karya dia. Segala yang semua saya baca. Tak. Saya baca, kalau tak okey, tak apalah, it's okay. Ada karya yang bagus, ada karya. Kita ni naik turun penulis, tak ada yang sentiasa naik, sentiasa hebat je, tak adalah. Saya punya pun ada karya saya yang teruk. Saya rasa dulu tak adalah bagus sangat. Ada yang okey, ada yang menang anugerah, ada yang menang anugerah tu pun tak adalah okey sangat. Yang tak menang tu rasanya macam lebih baik dan sebagainya. Okey? Jadi yang penting ialah memang sebagai guru, kita cari guru dan yang ni nama dia guru yang tidak cemburu. Ni guru yang mursyid. Guru yang mursyid, saya alhamdulillah menemui dalam hidup saya ada beberapa orang guru yang mursyid. Guru yang mursyid tidak mencemburui anak muridnya. Maknanya cemburu tu kan anak murid dia lebih hebat daripada dia. Dia tak rasa cemburu, dia tak rasa terancam sekalipun. Malah dia rasa bangga bahawa anak murid dia tidak lagi menjadi seperti dia, bukan klon dia. Ini satu hal lagi ya. Kita sebagai guru ataupun kalau kita mencari tempat berguru, bukan kita menghasilkan sesuatu yang klon seperti yang guru kita tulis. Jadi kalau masuk bengkel saya tak nak ramai-ramai yang keluar bunyi ni macam Nisa Harun dia semua cerpen. Dia bukan macam tu. Saya tak nak macam tu. So we have to look at the bigger picture. Apabila kita melihat gambaran yang lebih besar, sebenarnya apabila kita melihat sesuatu itu dengan lebih luas, kita akan lihat bahawa kita memang harus mengatasi guru kita dari segi kehebatan. Dari aspek kehebatan itu memang sewajarnya, sebab itulah sebenarnya barulah dia ada progres, barulah ada kemajuan. Jadi ini juga ini bukan saya cakap, bukan orang-orang zaman ini cakap, sebenarnya daripada dulu-dulu lagi. Malah mungkin kalau kita nak petik daripada katalah zaman Isaac Newton tu tahun 1675 pernah berkata, if I have seen further,
it is by standing on the shoulders of giant. Again, giant tadi disebut kan. Maknanya ungkapan itu memang sentiasa menjadi satu falsafah dan pegangan. Dalam satu sajak, saya suka sajak Samuel Taylor Coleridge ya. Saya petik ni, tajuk dia The Friend. The Friend. Ini ditulis pada tahun 1828. Saya suka sajak ini. Ada ungkapan dia. Dia menggunakan perkataan dwarf tadi kan. The dwarf sees farther, lebih jauh, farther. The dwarf sees farther than the giant. He has the giant shoulder to mount on. Dia ada bahu giant tadi yang menyebabkan dia boleh berdiri dengan lebih tinggi. Jadi kita nak berguru ni kena pandai, kena carilah orang yang sewajarnya dalam bidang yang kita nak dalami ya. Jadi pepatah Melayu mengatakan kalau nak tahu luasnya paya, tanyakan kepada barau-barau. Barau ni banyak di paya. Nak tahu luasnya padang, tanya pada helang. Sebab ini adalah orang yang menguasai bidang. Tanya. Jadi ini ungkapan Melayu. Hendak tahu luasnya paya, tanya pada barau-barau. Hendak tahu luasnya padang, tanyalah pada helang. Nampak tak? Orang Melayu dah lama buat peribahasa dan perbilangan yang seperti ini. Jadi apabila kita nak belajar, kita belajar berenang, belajar daripada itik. Nak belajar memanjat, belajar daripada tupai. Betul tak? Ini pun pandangan orang Melayu terhadap alamnya ya. Jadi dikatakan dalam peribahasa yang lebih panjang lah. Kalau ni sebab dia panjang, saya kena tunjukkan sikit lah ya. Okay, apa yang dikatakan? Okay, mana dia? Bentar. Kata peribahasa Melayu, kalau nak ambil berkat, ambil kepada nan tua. Kalau nak ambil contoh, ambil pada nan sudah. Nan sudah lah contoh kan, mesti yang dah ada. Nak ambil ijazah, mengambil daripada guru. Hendak mengambil tuah, ambillah daripada yang menang. Hendak mengambil wazan, ambillah daripada Nabi. Ingat nampak dia punya perbilangan tu ataupun peribahasanya. Ambil berkat kepada nan tua, ambil contoh kepada nan sudah, ambil ijazah kepada guru, ambil tuah kepada nan menang, ambil wazan kepada Nabi. Wazan ni maksudnya apa? Maksudnya kita nak buat kerja yang sempurna lah, belajar kesempurnaan, hasil kerja yang sempurna tu kita panggil wazan. Boleh cari dalam kamus dan sebagainya. Okey, jadi maknanya apabila kita dah mengikut sampel tadi, persoalan dia berapa lama kita nak pakai training wheels tadi? Sampai bila-bila kah? Sampai sudah kita tak boleh nak tanggalkan training wheels itu? Itu soalan ni, kita boleh jawab sendiri kan. Mesti tadi kalau kata hendak belajar berenang, belajar dapat itik. Apa itu sampai bila nak jadi itik? Tentulah kita ambil ilmu ni sahaja, kemahirannya sahaja. Lepas tu takkan kita boleh jadi itik kan. Ataupun nak belajar manjat, belajar daripada tupai. Takkan selamanya nak jadi tupai. Apakah begitu yang kita nak lakukan? Tidak. Sebenarnya kita perlu membebaskan diri, dan selepas ini kita lihat bagaimana. Tadi kita belajar, kita cari pengaruh, kita baca banyak dan sebagainya. Yang penting ialah bagaimana pemimpin tadi, sebagai pemimpin, sebagai penulis, kita sebenarnya tahu memilih, be selektif. Kita memilih yang perlu untuk kita, sebab guru kita ada banyak tu kan, guru kita beribu kan, kita berpaut pada yang satu. Jadi oleh itu kita pun tahu apa kita nak ambil dan kita tahu yang mana kita nak apply untuk diri kita. InsyaAllah mungkin yang itu kalau dapat di synthesizekan begitu ya Ayan. Okey, menarik ya Kak Nisa. Saya tertarik dengan sebenarnya apabila Kak Nisa beritahu kalau ada orang tanya ya siapa penulis ya kegemaran ya Kak Nisa. Kalaulah soalan itu pun ditanyakan pada saya pun susah nak jawab, sukar nak jawab ya. Saya mengenali penulisan dengan of course dengan Puan Nisa Harun dulu. Ya, saya baca blog, saya baca cerpen dia. Masa tu saya dah suka dah. Pada masa tu sumber saya adalah Puan Nisa Harun. Ya, karya-karya blog ya saya cari dalam Dewan Siswa, dan pada masa tu memanglah saya akan cakap penulis kegemaran saya ialah Puan Nisa Harun. Namun ya, seiring dengan masa, seiring dengan kita kata kita nak memperkembangkan sumber bacaan, saya jumpa banyak karya-karya yang bagus ya. Sebagai contoh cerpen antologi Datuk Zurina Hassan, saya baca meneruskan perjalanan. Baca saya kata penulis kegemaran saya ialah Datuk Zurina Hassan. Tengok tak, nampak tak dia dah jadi macam, dan saya baca nak tulislah macam Zurina Hassan, so saya tulis. Lepas tu kadang-kadang saya terasa ini macam agak gaya macam Zurina Hassan ya, tapi selepas tu kita
penulis ni dia sendiri sebenarnya dalam dia bila dia mula menulis, dia sebenarnya melatih diri untuk mencari suara dia sendiri kan. Jadi dengan itu juga saya meneroka ya, saya terbuka dengan banyak lagi karya-karya yang baik ya, dan semuanya yang Puan cakap lah, shoulders of our giants lah ya, Prof Haji Muhammad Saleh ya. Saya memang suka kecenderungan saya pada bidang sastra ya. Okey, jadi saya nak ambil contoh yang Prof Haji Muhammad Saleh ada sebut mengenai incestuous reading. Boleh takkan kita cuba kita kata kupas di sinilah, sebab kita tak nak disebabkan kita tak nak satu penulisan tu kita dipengaruhi penulis dipengaruhi oleh satu gaya penulisan sahaja. Kita nak setiap penulis mempunyai perspektif yang berbeza, sudut pandang yang berbeza. Mungkin satu benda yang sama, tetapi apabila dilihat oleh penulis itu, dia menyaksikan dengan perspektif yang berbeza. So itulah kita tak mahu adanya incestuous reading ya. Boleh Kak Nisa, silakan Kak Nisa. Okey, baik. Saya teringat dulu memang Prof Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara Prof Muhammad Haji Saleh ada menyebut kalau kita membaca karya yang sama dalam lingkungan kita saja, macam saya baca karya Yan baca karya saya, tak sudah-sudahlah kita baca saling baca sesama kami. Itu dipanggil incestuous reading. Incest, tahu kan incest, sumber mahram kan, maknanya kalau dalam biologi kita panggil inbreeding, maknanya baca dalam tu je. Kalau orang Islam kata main dalam kopok itu kan, maknanya kalau ayam tu main dalam kopok tu kotor jadinya, main di situ sahaja, jadi tak pernah keluar lah. Saya membayangkan kalau kita mula-mula berada dalam apa-apa bidang sekalipun, dalam hal kita ni penulisan ya. Dalam penulisan, bayangkanlah kita berada di tempat yang gelap. Kita berada di tempat yang gelap dan kita mencari-carilah orang yang membawa kita ke arah cahaya. Itu ialah the light at the end of the tunnel ya, di situ. Jadi oleh itu kita pun akan mencari panduan dalam gelap ni, tak nampak, tak tahu pun. Jadi dengan itu kita berjumpa. Ada masa kita jumpa mentor yang bagus, ada masa kita mungkin berjumpa mentor yang cukup sesuai tetapi tak bawa kita keluar ke situ. Kita mungkin berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sealiran, yang memang nak menuju arah yang sama. Kita nak mencari orang yang mungkin jalannya kita jumpa separuh saja. Sebab tu kadang-kadang ada sahabat ada persahabatan kita tu separuh jalan je, sebab pertemuan kita dengan sahabat kita sampai situ je. Dia tidak lebih daripada itu. Yang kecil hati kerana memang ditakdirkan sampai situlah kita punya peluang untuk bersama-sama dengan orang yang membawa kita bersama ataupun membimbing. Sama juga dengan guru. Guru juga begitu. Ada kalanya kita hanya mendapat bimbingan daripada guru sampai situ saja. Kerana itulah yang dia nak beri. This is how much your mentor is going to impart his or her knowledge to you. Jadi sampai situ sahaja kan. Jadi lepas tu move on lah. Kita mungkin kena mencari guru yang lain dan sebagainya begitu. Saya pun tak suka orang bergantung 100% kepada saya sahaja. Sampai sudahnya kita pula jadi rimas. Tak boleh begitu. Saya lah yang akan berasa begitu. Orang lain mungkin tak ada masalah. Tapi saya tak boleh, orang yang macam dah boleh dilepaskan, tak mahu pula. Kemudian diikuti pula dengan ini yang dipanggil yang tadi tu incestuous reading. Incestuous reading ni baca bahan yang sama dalam lingkungan yang sama. Bukankah kita melahirkan pemikiran yang sama? Sebab kita bincang benda yang sama. Kena pada zaman PKP ni kan, kalau dalam serumah tu makan benda yang sama, cerita benda yang sama, akhirnya kita membentuk satu bubble, satu buih ataupun gelembung yang kita tak boleh keluar daripada situ, duduk di situ je. This is a bubble yang sangat membahayakan, kerana kita rasa nanti kat situ kita rasa bagus, kita rasa hebat, kita rasa dan sebagainya, tapi kita duduk dalam bubble. Dia macam juga, kalau satu lagi istilah, macam belalang dalam kotak. Dalam kotak ni, dia melompat, tinggi, tapi dia rasa dicecah menutup kotak. Kotak tu ditutup, dia lompat, dia langgar kan. Dia kata, aku hebat dah. Aku langgar penutup kotak ni, setiap kali aku lompat mesti. Tetapi apabila dia buka kotak itu, dia baru lihatlah alamnya seluas-luasnya. Jadi kita perlu keluar daripada lingkungan-lingkungan begini untuk mengelakkan daripada kita hanya berkembang setakat itu. Kenapa kita mesti dibentuk oleh satu acuan yang sama tu saja, sedangkan kita cari air kan boleh mengalir.
Memang kita perlukan bekas untuk menakung kita, tetapi kita boleh mencari bekas yang lebih besar, aliran yang lebih jauh. Kita boleh pergi sampai ke muara. Kenapa kita mesti berhenti dalam satu longkang, misalnya longkang yang tersumbat pula tu, kenapa kita nak mesti kat situ? Air yang tidak mengalir ialah air yang tidak sihat. Air yang sihat ialah air yang mengalir kan. Jadi kalau air itu tersangkut dan sebagainya, memang tidak berkesan. Jadi incestuous reading ni maknanya duduk dalam lingkungan itu saja. Tak salah saling membaca dan saling menyokong satu sama lain. Tapi cukuplah sampai satu fasa ataupun period aja. Sampai satu masa move on, baca karya lain. Boleh kembali, baca balik. Tapi keluarlah, pelbagaikan. Ni kalau kata guru saya dulu kan, kalau saya kata macam tak boleh pergi je tulisan saya tu, luaskan horizon pembacaan kamu, dia kata. Jadi saya pun kata, okey dah cukup luas lah ni. Luaskan horizon pembacaan. Maknanya jangan terhad kepada satu bahagian sahaja, satu bidang sahaja. Walaupun kita nak tulis sastra, baca sains. Lepas tu orang cerita pasal vaksin, tak boleh nak jawab. Lepas tu jawab sekati-sekati je kan, sebab tak belajar, tak ada ilmu. Belajar dulu, jangan mengata tetapi tak ada ilmu. Okay? Alright, jadi apabila kita dapat meluaskan, baru kita dapat elak. Ini yang kita panggil incestuous reading. Ni tak bagus sebenarnya, tak sihat. Jadi dia boleh saling mempengaruhi juga. Banyak dia mempengaruhi saya pengaruhi yang tak habis-habis lah. Kita kat depan, belakang. Jadi sampai bila kita tak bergerak pun, kita pusing-pusing di situ sahaja. Kalau air dalam lopak, air semakin keruh lah. Bukan air semakin jernih, kita tidak dapat mencari kejernihannya. Jadi ni tak berapa sihat, jadi kita cuba elakkan. Now kita akan pergi ke fasa yang berikutnya, insyaAllah. Okey, terima kasih Kak Nisa. Saya terbayangkan yang training wheels tu lah kan. Sampai bila training wheels tu mengikut kita je kan. Perlu dilepaskan gitu. Kita nak raikan soalan daripada Puan Emilia Muhammad Noor ya. Apa pendapat Puan Nisa bila sibu-sibu penulisan Bina Tribe dengan mengumpulkan penulis-penulis antologi, apakah kesan kepada penulis-penulis? Okey, yang saya dapat rasakan ini adalah satu, kita kata fenomena yang relevan. Saya rasa niat baik ya, kita nak melatih penulis-penulis baru ya. Kita kata satu peluang yang terbaik untuk orang yang tidak tahu menulis ya, menerbitkan karya mereka ya. Dari sudut-sudut lah pada saya lah bagus. Tapi okey, mungkin Kak Nisa ada pendapat, silakan Kak Nisa. Okey, saya suka soalan ni. Masih mengharapkan ada yang menyoal. Sebab memang ini satu fenomena kan. Okey, apabila kita membina tribe, tak ada masalah pada saya okey. Tapi kita kena ingat, pihak yang membina tribe tadi, apakah tujuannya untuk membina penulis ataukah untuk bisnes? Saya cakap terus terang, is it for business? Sebab kalau kita jual buku satu-satu, memang susah nak laku. Memanglah buku saya nak jual satu-satu. Jual buku saya ni kan nanti saya ceritalah antologi ni. Memang satu-satu. Dia lambatlah sikit. Apa? Tapi pada saya buku tidak basi kan. Buku tak basi, saya bukan jual nasi lemak. Mesti habis dalam tempoh yang sekejap. Tetapi untuk penulis baru, pada saya tak ada masalah. Masuklah dalam mana-mana kumpulan yang selesa. Ya? Tapi jangan sampai terikat. Saya tak setuju apabila seseorang penulis masuk dalam kumpulan itu dia mesti diikat. Macam tidak ada jalan keluar lah pula. Ya, kenapa tak boleh keluar? Dan orang yang keluar itu dianggap sebagai derhaka. Sebab ini fenomena bukan baru, daripada zaman 80-an lagi dah ada. Zaman saya mula menulis pun sudah ada begitu. Sudah ada kumpulan-kumpulan yang kita tak panggil lah tribe pada zaman itu. Sekarang ni ada macam-macam istilah. Pada saya tak salah, itu ialah platform, itu ialah pemula. Kita harus mencari tapak. Ingat tadi kita bermula dalam gelap. Kita mencari-cari tempat dan kita duduklah di situ. Sehingga kita selesa untuk kita remove the training wheels. Kita boleh remove the training wheels. You have that freedom. Anda ada kebebasan untuk menanggalkan roda imbangan tadi. Sebab dah seimbang dah kan? Dah seimbang, takkan nak pakai training wheels lagi. Nanti tak best lah bila kita tak dapat. Itu yang akhirnya tak dapat jati diri. Kumpulan-kumpulan begini bagus apabila kita buat antologi misalnya. Antologi ni tadi sebab karya kita satu, macam mana nak terbit satu-satu? Jadi kita harus dihimpunkan. Apabila dihimpunkan, dia ada satu sistem kesepunyaan. Maknanya mesti ada persamaan. Kalau tak ada persamaan, apa benda yang kenapa nak orang nak baca buku ni? Sebab tak ada persamaan kan? Jadi dengan itu mudah dijual dan sebagainya. Ada banyak sebab. Pada saya it's a good business plan. Tapi untuk membina diri individu penulis itu perlu difikirkan semula. Terpulang kepada niat penulis tadi. Kalau penulis itu dia memang berminat untuk stay, untuk duduk dalam kumpulan itu sampai bila-bila, kerana ini ialah cara yang dia selesa, pada saya tak ada masalah, silakan. Okay? Cuma saya melihat apabila seseorang penulis, pada saya penulis tu kan dia harus ada uniqueness dia, ada keunikannya. Apabila dia ada keunikan itu barulah dia berbeza dengan penulis lain, bukan menyalin
apa yang dia tahu selama ini, tapi mencari jati diri. Kita harus strive ke situ. Kita harus mencari kelainan-kelainan itu. Memang dari segi bisnes, orang tak suka apa yang saya cakap. Sebab it is very bad for business. Pada saya, orang yang membaca buku saya ni sampai lunyai, saya pernah jumpa buku saya yang ini. Saya pernah jumpa buku Mencari Dr. Sendai ni. Buku dah lama. Saya jumpa di perpustakaan universiti. Dan diletak di bahagian bacaan ringan lah. Siapa nak lagi buku ni, ada lagi. Jadi, buku tu lunyai. Maknanya tanda dibaca banyak orang. Tapi bukunya satu. Untuk bisnes, memang tidak menguntungkan langsung dalam perpustakaan yang beli kan. Satu je kan. Jadi orang baca buku itu berkali-kali. Bacaan itu pada saya sebagai penulis sangat menguntungkan. Tapi sebagai penerbit, dia sangat merugikan. Jadi bergantunglah kita sebenarnya di mana. Jadi kesan dia kepada penulis, ditanya oleh Puan Anilia Umatno ini, kesan dia kepada penulis, tanya balik pada penulis tu, dia nak yang macam mana. Kalau dia rasa dia selesa stay dalam grup macam tu untuk meneruskan perjuangan dia, dia berasa dia mesti bergerak dalam jemaah yang demikian, silakan. Tetapi kalau kita rasa kita sudah bersedia untuk keluar, tak ada salah going solo. Apa masalahnya kan? Kenapa mesti bergerak bersama-sama? Sebab pada saya, nak lintas jalan, bila kita bersedia kan? Kalau kita ramai-ramai lah kawan-kawan, bukan anak, mana kawan-kawan kita nak lintas jalan yang sibuk. Bagaimana kita melintas jalan? Apabila kita bersedia, lintaslah. Tak boleh nak buat ramai-ramai. Tak boleh buat ramai-ramai. Jadi bila kita buat ramai-ramai kan nanti membahayakan dan sebagainya. Ada orang tak bersedia. Ada orang kita tarik dia tarik kita balik. Macam ni kita nak melintas. Itu berlakulah kemalangan kan. Jadi pada saya ini lebih boleh diperhatikan semula, difikirkan semula mengikut kehendak tiap-tiap penulis tadi. Sejauh manakah pengaruh yang kita kehendaki untuk kita ikuti atau untuk kita nak orang ikut pada kita. Alright, mungkin itu menjawab soalan ke ya? Ataupun nak saya teruskan ke macam mana? Okey Kak Nisa, Alhamdulillah. Ada satu lagi soalan, tapi sebelum tu saya cuma nak wrap up yang kesan soalan Puan Emilia tadi. Pada saya lah, pada saya macam Kak Nisa kata bergantung pada niat dan secara naturalnya lah kita manusia ni dia suka duduk dalam kumpulan kerana kita manusia yang social kan. Kita safety by numbers. Sorry? Apa dia? Safety by numbers. Safety by numbers. Kita akan duduk dalam satu community, herd community kan. Kita akan feel protected, safe. Tapi of course apa-apa pun bergantung pada diri sendiri. Kalau sekiranya dia rasa dah cukup, kita kata apa, cukup jati diri yang kuat, dia boleh lead kan. Dia boleh keluar dan dia lead. Dia lead dengan kepimpinan dia, dengan jati diri dia, dengan muatan yang dia rasa dia boleh bawa kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Okey, mungkin kita kena sambung yang mengenai apa? Okey, kita dah cakap mengenai sumber-sumber bacaan ni, luaskan horizon. Jadi macam katalah saya ni penulis baharu kan, nak explore banyak benda sebab dalam zaman teknologi ni kalau kita nak tengokkan sumber-sumbernya begitu banyak ya, ada online class banyak, dalam YouTube pun ada banyak mengenai penulisan. Jadi adakah kita harus limitkan dengan benda yang baik-baik je lah, sebab kita fikir tadi apa, sumber yang baik itu kita proses apa hasilnya yang baik. Jadi yang mana yang kita rasa macam agak kita kata kontroversi, adakah benda itu macam kita perlu menyempitkan, maksudnya kita kena limitkan pembacaan kita. Sebab saya sangat terkesan dengan garbage in, garbage out kan. Katalah kau baca buku sampah, hasilnya sampah, tapi kadang-kadang orang baca yang sampah tu dia mempunyai perspektif yang berbeza, dicantikkan benda tu. So macam mana jati diri penulis dari segi tu, apakah yang perlu ada lah selain daripada yang 4 fast tadi? Mungkin Kak Nisa boleh. Okey, bagus. Soalan ni penting sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita baca. Jadi pembacaan yang kita nak tentukan ini ialah dia again, jati diri kita bermula dengan diri kita. Kalau kita tanya diri kita, adakah kita ini mudah dipengaruhi? Jawab dulu soalan itu, bertanya pada diri sendiri, adakah kita ini mudah dipengaruhi? Kalau kita mudah, orang cakap ni kita percaya, orang cakap tu kita percaya, orang cakap ni semua kita percaya. Adakah kita jenis itu? Oleh itu, kemungkinan kita ni orang yang mudah dipengaruhi. Apa dia mudah dipengaruhi? Maknanya sistem penapisan kita, sistem filter kita perlu di upgrade
kita perlu upgrade ya, kita perlu perbaiki, kita perlu tingkatkan lagi, kerana seorang penulis dia mempunyai sistem filter yang bagus. Sepertinya masuklah apa pun, kalau Yan kata tadi garbage in adakah garbage out, kalau dia jenis orang yang mudah dipengaruhi, memang garbage in garbage out. Maknanya apa yang dia baca itulah yang akan diluahkan kembali dalam penulisan, dan ini tidak wajar. Dulu-dulu saya mungkin kata kita tak sepatutnya baca bahan-bahan yang tak bagus, kita patut baca yang bagus saja. Tapi saya fikir macam mana kita nak tahu benda tu bagus kalau kita tak baca benda yang tidak bagus, kan? Jadi kita baca jugalah perkara yang bukan perkara, maknanya bahan-bahan yang tak berapa kualiti, tak berapa bagus. Tapi ingat, hidupkan sistem penapisan kita, turn on your filtering system. Jadi kita filter, jadi masuklah apa pun tak ada masalah. Jadi untuk itu kita kena kuatkan dulu kita punya sistem filter. Kalau tidak, kita ni mudah dipengaruhi. Kalau dia mudah dipengaruhi, inilah kumpulan orang yang tidak boleh keluar daripada kumpulan dia sebab dia sentiasa dipengaruhi kau. Dan mudah ditakut-takutkan. Oh, kalau awak keluar nantilah, macam itulah. Jadi memang kita, amalan kita sebagai manusia ni memang duduk dalam kumpulan. Tadi kan dia sebut, kita ada herd, kita ada community, kumpulan itu. Dan apabila orang yang keluar itu dianggap, ada perbilangannya, orang kata seperti kura sumbang. Maknanya tak nak campur orang, dia berasingan. Sekarang kita ada istilah introvert. Memang kita tahu sebenarnya ada orang tu extrovert, ada orang tu introvert. Kita tak boleh bayangkan semua orang nak masuk dalam satu kumpulan yang sama sahaja. Jadi kita boleh mencari jalan. Oleh itu, kalau kita boleh membaca bahan yang pelbagai tadi dan kita boleh filter, garbage tadi tu pun boleh jadi barang recycle. Kan? Jadi barang recycle. Okey, you recycle balik benda tu dan menjadikan sesuatu yang lebih baik. Ambil manfaatnya saja. Ya, kadang-kadang buku tu tak apa-apa. Buku tu mengarut je, tapi ada satu benda yang bagus dalam buku itu. Yang itu saja kita ambil, yang lain tu kita abaikan. Kalau kita boleh buat begitu, tak ada masalah. Pada saya okey saja. Tetapi ingat tanya balik diri kita, apakah kita ini jenis orang yang begitu? Kenapa kita buat begini? Apabila kita pelbagaikan, yang hati-hati yang dalam tribe ini, dia akan ada satu ujian. Ujian dia ialah kita akan terlalu taksub dengan mentor. Taksub ni satu yang tak sihat. Taksub ni memang tak bagus lah. Saya tak nak kupas tentang isu taksub, tetapi semua ada definisi masing-masing. Saya sendiri pun, kalau saya sendiri sebagai dianggap sebagai orang yang membimbing, sebagai guru, sebagai mentor, ujian kepada saya ialah bagaimana mengelakkan orang taksub kepada saya. Kalau saya rasa hebat, orang taksub dengan kita rasa bagus, itu satu ujian yang kita telah gagal lepasi. Kita tak boleh taksub dengan kehebatan kita. Kalau kita ada kehebatan pun kita ingat balik beristighfar semula, sebenarnya kehebatan itu datangnya daripada mana. Kita jawab balik persoalan-persoalan begini. Boleh membina tribe, boleh membina follower, tapi jangan sampai taksub. Maknanya orang taksub kita pun taksub juga. Jadi taksub ini satu sifat yang negatif. Jadi apakah ini yang kita nak capai? Apakah ini yang kita nak cari? Jadi kita kena hati-hati jangan sampai poin ini. Taksub ini nanti sudahnya kita akan hilang jati diri. Hilang jati diri sebab kita berikutlah yang kita suka sangat itu. Sampai akhirnya, sebab pada saya kan penulis yang tidak menjumpai voice dia kan, ataupun suara dia sendiri, dia akan menyalin lah. Memang nature kita sebagai manusia ialah meniru, menyalin. Kita daripada kecil dulu, kita belajar berjalan macam mana? Memang kita ada genetik, maklumat-maklumat genetik dalam diri kita untuk membolehkan kita bergerak sebagai manusia kan. Tapi kita lakukan semua perkara di sekeliling kita kerana kita meniru. Dan kita improvise lah. Kita improvise mengikut kekuatan kita, kebaikan kita, cara kita dan sebagainya. Improvisasi ini, improv ini yang menjadikan kita unik. Dan dalam proses itu akan berlaku banyaklah kesilapan dan kita belajar. You learn from your mistakes. Kita belajar daripada kesilapan-kesilapan kita. Kesilapan itu membawa kita, jatuh, bangun balik. Kita masuk dalam gelap, terlanggar dinding. Alamak, keluar balik dan sebagainya. Inilah kita perlukan guru. Guru yang memberikan kita panduan. Jadi guru ada yang sepanjang jalan, ada yang suku jalan, ada yang separuh jalan. Jadi pada saya tak ada masalah dengan orang yang membina tribe, duduk dalam kumpulan dan sebagainya. Tapi matlamat akhirnya, jangan sampai taksub. Itu saja yang saya boleh nasihatkan. Saya pun tak nak orang menjadi taksub. Nisa Harun nampak sampai, nampak Nisa Harun. Allah, begini ini K-pop ke? Tak boleh lah macam tu lah. Saya tak sampai begitulah. Saya pun tak selesa. Saya percaya orang lain pun mempunyai pandangan yang hampir sama. Saya fikir ini yang perlu kita fikirkan semula daripada mula tadi kita bercakap tentang kita bina jati diri kita, kita mencari guru dan lepas tu kita patut menjadi guru. Kalau tidak, kita akan duduk dalam ada satu je guru.
dia tidak melahirkan lebih banyak guru kan selepas ni. Patutnya kita ni melahirkan, kalau kita katalah kita ni seorang trainer, kita melahirkan trainer lebih ramai. Kalau kita seorang guru, kita melahirkan orang yang lebih ramai, di harapan kita ni menjadi guru yang lebih baik dan hendaknya lebih baik daripada kita, baru ada progress. Saintis semua begitu kan, dia memang hebat, memang dia buat kesilapan, tak apa, anak murid dia jumpa kesilapan dia, tapi dia improve daripada kesilapan itu untuk menjadikan satu kerangka, lihat kerangka yang lebih besar, the bigger picture. Jadi sebagai guru jangan takut. Ingatlah dalam cerita Star Wars ada kan Luke Skywalker, dia teruji dan gurunya juga kata bila anak murid dia mengatasi, ini ujian pada guru kan, dia takut. Dia ketakutan itu tak sewajarnya, sebab memang kalau kita dapat anak murid yang hebat, alhamdulillah, dia harus lebih baik daripada kita. Tapi bukan kita sama-sama mendabik dada, aku lagi terer daripada cikgu aku, okey? Bukan macam tu. Silap, itu silap Jadi jangan taksub dan jangan kita, ini yang dikatakan dalam peribahasa kan, dia kata kalau kita dah pandai, besar jangan melanda, besar jangan melanda, panjang jangan melindis, cerdik jangan menjual, luas jangan menutup. Nak ulang ke? Besar jangan besar jangan melanda, panjang jangan melindis, cerdik jangan menjual, luas jangan menutup. Maknanya jangan kita ambil hak orang lain kan, kita dah hebat tapi kita menutup hak orang lain. Mungkin itu boleh kita kongsikan. Itu kita fikirkanlah pagi ni. Betul, saya setuju yang mengenai taksub tu. Taksub tu sebenarnya ujian bagi sesiapa ya, dan betul kan saya kata beristighfar kembali ya. Kita tak nak orang taksub pada kita yang bukan sebab dia sebenarnya pernah terjadi pada zaman Rasulullah sendiri kan, apabila Rasulullah wafat kan, siapa yang menyembah Islam disebabkan oleh Rasulullah, kita ketahuilah bahawa Rasulullah tu sudah mati, dah wafat kan. Jadi apa-apa pun bina jati diri dulu ya. Dan saya sebenarnya konsep cikgu ni kan, cikgu cemburu dengan anak murid, saya teringat suami saya, dia apabila dia pergi berjumpa kembali supervisor dia di Oxford University ya. Suami saya, untuk pengetahuan, suami saya graduan daripada University of Oxford, PhD di Oxford. So tahun 2018 saya rasa dia pergi kembali jumpa, ada satu perjumpaan dengan supervisor dia, dan dia bawa satu tim UPM, student UPM, dan profesor dia sendiri ya cakap pada suami saya ya, dia tengok apabila suami saya bagi speech kan, welcome ada student-student dari UPM, degree student dari UPM, dan kata-kata supervisor dia saya sangat tertarik sebab dia kata, Rahim, I teach you very well ya. Jadi bangga pula kan, seorang guru yang bangga dengan kejayaan anak muridnya. Saya rasa itu adalah satu, kita kata mungkin dah sampai kesempurnaan lah ilmu yang disampaikan tu, dia dimanfaatkan kepada orang ramai ya. Jadi kita nak jadi penulis yang begitu. Betul tak kan? InsyaAllah yang ini yang sebenarnya kita capai. Jadi sebab kita tengok tadi betul kan, Rasulullah pun SAW tidak mahu orang hanya follow dia kerana dia, bukan itu, dia nak kerana Allah itu kan, kerana Allah itu yang kita nak betulkan. Kalau kita nak cakap kerana Allah tu mungkin besar niat kita tadi tak terbawa, tapi kita ambillah bahawa kita sebenarnya nak mengelak daripada kita sebenarnya dia begini, apabila ada follower yang taksub pada kita telah menghadkan within this paradigm saja. You lebih daripada paradigm ni, maknanya you dah terkeluar daripada ketaksuban itu kan, you dah pecahkan, berarti you dah tak taksub lagi, you dah keluar. Bila dah keluar ni, nanti orang yang negative thinkers ni dia akan menganggap bahawa awak sudah mengatasi apa yang sepatutnya, ni dah tak patut. Orang macam ni kadang-kadang ni kena exile selalunya, kena keluar daripada kumpulan lah. Tapi tak apa, kalau itulah memang sudah masanya. Pada saya tak ada masalah. Betul, guru yang baik, mana-mana guru yang mursyid yang saya jumpa, bukan orang Islam saja. Pada saya guru yang mursyid tidak semesti orang Islam, tapi orang yang faham konsep guru itu, dia sangat berbangga apabila anak murid dia tak ada masalah pun kalau orang tu tak nak knowledge dia lah guru pun, dia tahu dia yang guru kan. Jadi apa masalahnya, bukan dia bank in orang kata kena deposit ni, pujian ni kena deposit. Tak ada, pada dia tahu dia yang ajar dulu, dan dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang bagus lah. Something good has been done oleh itu, insyaAllah. Daripada sini kita bermula dengan jati diri kita menulis yang baik-baik, insyaAllah. Dan akhirnya konten atau kandungan yang baik itu akan
menjadi asbab untuk orang nak follow ke tak follow ke, itu terpulang lah. Dia suka bagus, kalau dia follow sangat masa tu kita dah tak ada. Tapi masa tu lah buku kita sebenarnya macam Hamka sekarang kan bukunya lebih baik sekarang, tetapi kita tahu yang kita follow tu bukan Hamka the person, tapi Hamka kandungan dia, pemikiran dia tu yang orang masih hargai. Mungkin pada ketika kita menulis sekarang ini tulisan kita tidak dibaca orang, tak apa, kemungkinannya ditulis ataupun dibaca orang pada kemudian hari. Bukan soal kan, kalau kita nak puji-pujian tu sekarang, yes, boleh saja, tak ada masalah, tak salah pun dipuji, tetapi akhirnya kita nak yang mana? Kita nak yang mana? Tanyalah kepada diri kita sendiri, ya. Mungkin itu dulu Yan. Apa lagi ada soalan ke agaknya? Kita dah hampir ke penghujung rancangan dan secara kesimpulannya saya dapat mungkin bagi satu kita kata rumusan mengenai niat. Saya rasa apa pun dalam konteks ya, penulis mahu mencari suara sendiri, mahu mencari kita kata voice ya, suara kepengarangan, style, gaya, you name it, apa-apa je, perlu lihat kembali pada niat asal kita. Mengapakah kita mahu menulis? Apakah muatan yang mahu kita bawa? Adakah ia baik? Dan saya buku ni saya ada buku. Ini bukan taksub lah, tapi sebab ini buku rujukan ya, buku rujukan. Sebab kami berkongsi kita kata konten ya untuk menghasilkan secangkir kopi jam 10 ni sebenarnya memerlukan daya fikir yang tinggi. Jadi banyak ya, actually ada banyak kita kata sumber-sumber je. Saya petiklah daripada salah satu daripada artikel Kak Lisa dalam ni. Dia kata penulis yang baik mempunyai muatan, dia bukan sahaja mempunyai muatan yang baik, namun muatan itu disampaikan ataupun dibawa dalam satu kenderaan yang baik dan juga mengikut kelajuan yang sesuai untuk pembaca. Betul tak Kak Lisa? Cuba Kak Lisa. Simple. Ya, betul. Itu maknanya apabila kita jadi guru ke, jadi penulis ke, kadang-kadang penulis, kita ni ada satu speed. Bayangkanlah kandungan tulisan kita ni kenderaannya ialah kenderaan. Maknanya kita ada satu speed, mana ada satu kelajuan. Ada orang menulis dengan laju, maknanya hasil dia tu, spacing dia laju. Bukan laju menghasilkan, maknanya bukan dari segi prolific, tapi kandungan dia laju. Orang tak ada rekod. Tapi ada satu kumpulan yang dia suka. Ni laju, dia cepat. Jadi macam tu lah. Artinya dia dah tahu reader dia siapa. Oleh itu dia menulis untuk kumpulan ni. Memang kita menulis untuk pembaca kita kan. Bukan kita menulis untuk semua orang. Memang tak dapat lah nak untuk semua orang. Oleh itu kita kalau tahu pacing kita, apabila kita tahu kandungan kita, kereta kita pun cantik, dan orang suka speed yang kita bawa itu, tentulah selesa lah orang yang mengikuti kita itu. I'm a Grab driver, I understand. Sebab apabila saya menulis, apabila saya memandu, saya akan ada untuk follower lah ibaratnya. Ada orang suka kita bawa laju-laju, best lah bawa-bawa, saya suka bawa laju lah, betul confident dia suka. Kata jangan laju sangat, nanti saya takut. Okey, jadi maknanya kita ikut pacing orang yang kita bawa itu supaya dia rasa dia tak terikut. Yang penting ialah dia mesti berasa selesa dengan setiap yang dia ikuti dan dia alami itu. Jadi keselesaan itu penting, baru dia boleh terima. Sebab selesa ni macam kalau kita bara air kan, air tu dah tak menggelegak, air tu dah tenang, baru dia nampak dasar dia. Kalau air tu berkocak-kocak, mana boleh nampak bawah tu kan. Jadi dia tak selesa. Keselesaan itu ketenangan itu baru kita boleh melihat dasarnya. Barulah kita boleh memahami pemikiran. Kalau kita nak deliver, kita nak menyampaikan pemikiran kita pun, kita harus menyampaikan dengan keadaan yang demikian. Barulah insya-Allah pembaca kita itu boleh menerima. Dan pada saya bukan soal berapa ramai yang follow, yang dapat bahag itu, tetapi makna yang sampai itu sesuai dan tepat, dan insya-Allah berkat pada ketika itu. Yang itu keberkatan yang saya fikir pada akhirnya. Seorang guru pun kalau apa yang diajarnya itu bukan ilmu dia, ilmu itu menjadi dia punya apabila dia sampaikan dan diamalkan oleh anak murid dia. Sebab tu dia kata ilmu yang berpanjangan itu ada pahala kan, kerana ilmu yang baik yang disampaikan diamalkan pula oleh orang yang mengikut tadi ataupun anak murid dia tadi, baru benda itu jadi dia punya, barulah pahala itu sampai. Kalau setakat saya ada ilmu, saya pegang, saya tak nak share, dia tak akan jadi kita punya kan. Okey, itu kesimpulan yang boleh sampaikan. Alhamdulillah. Okey, kita dah
sampai ke tamat penghujung siaran. Tak boleh nak extend lagi. Jadi ada satu soalan yang insyaAllah kami akan cuba jawab selepas ini jangan jauh hati pula insyaAllah kami akan cuba jawab. Puan Nisa Harun akan cuba jawab. Dan terima kasih saya nak Kak Nisa Harun ada apa-apa promosi buku? Kalau nak kita buat. Yan silakan dulu. Okey. Saya ada promosi buku lagi yang saya dah war-warkan seminggu yang lalu mengenai 2 buku ni Okey, buku dia hasil daripada antologi saya pun hasil daripada bimbingan Bondeno, ada antologi penulis baharu kan. Sangat-sangat teruja bila karya dia dibukukan So ada dua buku ni, 2 naskah buku ni, satu RM20, satu lagi pun berharga RM20, 40, tapi ada special discount, promosi, siapa boleh dapat, siapa yang nak dapatkan. 2 ini saya bagi RM35, campur ada buku. Okay, dapat buku free free 1. Jadi 3, dengan kata lain RM35, tak termasuk pos Saya ada lagi 2 set saja, saya nak habiskan 2 set. So siapa-siapa yang boleh letakkan di ruangan komen kata Kak Yan saya berminat Okey. Dan Kak Nisa silakan buku baru tapi tak banyak tau, memang dah tak banyak sebab sebab penulis dalamnya 15 orang, kebetulan perempuan semua, jadi antologi ini diikuti oleh ramai. Dan saya fikir dah lama sebenarnya tak ada himpunan karya penulis yang perempuan semua dalam tu kan. Kita nak tengok pemikiran wanita mutakhir, penulis wanita mutakhir. Saya fikir di sinilah, saya tak suka nak namakan antologi wanita sebab dia macam double standard. Saya lah kot kan, penulis lah, antologi penulis tapi kebetulan semuanya wanita, mungkin ada nak dilihat di situ. Okey, harga jualan ni memang RM18 tau. RM18. Jadi saya jual 20 termasuk pos. 20 termasuk pos ni masih promosi lah. Mungkin second print nanti kita harga lain tak tahulah Dah habis lah di pasaran, jangan cari kat kedai, tak ada. Hanya ada di tangan beberapa orang penulis saja yang ambil stok je. Saya pun tak sempat, saya ambil sikit je. Saya pun nak kena lock untuk diri sendiri, nak buat hadiah dan sebagainya kan. Jadi antologi 100 Rumah Yang Sunyi ini bukan setakat penulis contemporary, penulis yang menang anugerah sahaja, kita campur lah yang mana. Tapi pemikiran tu yang penting. InsyaAllah ada sebahagian sudah terbit tetapi dihimpunkan di sini dengan tujuan mudah dibaca dan dicarilah. Jadi boleh hubungi saya di Facebook saya, ada pautan, ada borang tolong isi sebab nanti keliru nak autograf, tak nak autograf dan sebagainya, bayaran. Jadi kita selaraskan dalam satu Google Form Jadi pergi ke Facebook saya lah, di situ tengok kat bawah tu ada dia punya link, saya dah sediakan di situ. Kalau di IG pergi dekat saya punya bio, ada link di situ untuk pembelian buku. Okey, terima kasih, itu saja untuk hari ini. Okey, jadi alhamdulillah selesai topik satu topik yang banyak kita kata banyak boleh dikupaskan, saya rasa, dan sangat relevannya dengan kita kata fenomena yang berlaku dunia penulisan yang berlaku dalam Malaysia ini. InsyaAllah kita boleh relate kan, dan apa-apa yang saya haraplah segala apa yang kami berdua bincangkan sekiranya menimbulkan keresahan, menimbulkan kita kata kegusaran, kami minta maaf kami tidak mewakili apa-apa kita kata platform mana-mana. Ini semua adalah suara kami sendiri, semua peribadi dengan pengalaman Kak Nisa, dengan pengalaman saya juga yang sangat-sangat sedikit ni Jadi minta maaf sekiranya berlaku kita kata merungsingkan pemikiran ataupun menggusarkan hati sesiapa pihak Kami minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih kepada semua yang sentiasa berminat, sentiasa setia dengan siaran Secangkir Kopi jam 10. Doakan agar kami lebih dinamik untuk membawakan kepada anda topik-topik yang menarik. InsyaAllah segala ilmu itu sebenarnya datang daripada Allah. Kami hanya menyampaikan. Kita jumpa lagi dan kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Baqarah. Okey, jadi jumpa lagi insyaAllah. Have a nice day, have a nice weekend. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.